Silakan. 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Untuk Yang di-Pertua, terlebih dulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 8 orang ahli-ahli yang berhormat, iaitu yang berhormat daripada Beaufort, Pasir Mas, Tasik Gelugor, Baling, Macang, Kota Samarahan, Libaran dan Parit yang telah memberi pandangan, pertanyaan dan cadangan berkaitan Kementerian Belia dan Sukan sepanjang tempoh perbahasan menjunjung kasih titah diraja. Tuan Yang di-Pertua, terdapat 12 isu utama yang telah dibangkitkan. Terdapat 4 isu yang berkaitan dengan belia dan 8 isu berkaitan dengan bidang sukan. Pembangunan belia kini memainkan peranan penting, malah menjadi cerminan kepada pembangunan negara pada peringkat nasional maupun antarabangsa. Malah, masyarakat Malaysia semakin prihatin terhadap permasalahan, isu serta cabaran yang timbul dalam kalangan belia. Perhatian kepada penyelesaian yang harus diambil juga dititikberatkan dan KBS memerlukan kerjasama daripada semua pihak termasuk kementerian-kementerian lain, badan-badan bukan kerajaan serta rakyat khususnya bagi memastikan negara dapat melahirkan belia yang positif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Kelompok ini jugalah yang akan menerajui pimpinan negara dan turut bertanggungjawab untuk memilih pemimpin masa hadapan kita. Tuan Yang di-Pertua, YB Beaufort mengutarakan persoalan berkaitan program-program bagi melatih para usahawan belia menggunakan platform aplikasi atas talian. Program-program sedia ada dilihat tidak sampai ke kumpulan sasaran di peringkat luar bandar. Yang berhormat juga turut bertanyakan berkaitan bentuk inisiatif yang dilaksanakan oleh KBS bagi menggalakkan lebih ramai usahawan di kalangan belia. KBS seperti kementerian-kementerian lain, malah semua pihak yang terkesan akibat pandemik akibat perintah kawalan pergerakan PKP sebelum ini mengakibatkan KBS hanya mampu menjalankan program atas talian. Tentunya program-program ini tidak sampai ke peringkat luar bandar walaupun kita telah mencuba sedaya upaya. Kini di fasa pemulihan, KBS akan mempertingkatkan lagi program latihan usahawan belia. Untuk makluman yang berhormat, KBS melalui agenda pemerkasaan belia nasional iaitu strategi untuk belia pasca COVID-19 memberi penekanan kepada 4 dimensi ekonomi iaitu peluang pekerjaan, penciptaan pekerjaan, latihan dan kemahiran dan dana dan kemudahan. Ia bertujuan untuk membantu golongan belia terutama belia daripada kategori need, not in education, employment and training, belia resah dan juga belia luar bandar. Dalam usaha ini, KBS telah melaksanakan beberapa program bagi membantu belia termasuk belia luar bandar dalam bidang keusahawanan, antaranya program MyGig. MyGig bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan belia dalam ekonomi gig bagi menjana pendapatan. Program ini terbahagi kepada 2 iaitu MyGig Service dan juga MyGig Digital Freelance. Webinar seperti Jom Cipta Kerja, Inspire, Kerjaya Agro, Malaysia Youth Entrepreneur, MyPreneur yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan peluang penciptaan pekerjaan dalam konteks keusahawanan, pertanian dan ekonomi digital secara langsung kepada belia. Penstrukturan semula fungsi dan hala tuju Akademi Pembangunan Belia Batu Gajah Perak APBMBG sebagai usaha jangka pendek Kementerian Belia dan Sukan dalam merangka dan melaksanakan program pembangunan keusahawanan yang turut memfokuskan keusahawanan sosial dan pembangunan kapasiti belia, merangkumi pemantapan program-program dan latihan keusahawanan berimpak tinggi serta pemantapan jalinan kerjasama bersama pelbagai pemegang taruh. Untuk makluman yang berhormat, KBS juga melaksanakan inisiatif pemerkasaan ke atas kurikulum bidang keusahawanan dan memperkenalkan aktiviti inkubator, makerspace dan keusahawanan digital bagi melengkapkan pengetahuan lepasan Institut Latihan Kementerian Belia dan Sukan ILKBS dan golongan belia untuk menceburi bidang keusahawanan. Kementerian juga turut melaksanakan program keusahawanan digital di kalangan pelajar ILKBS melalui platform yang dikenali sebagai Go E-Commerce
yang dibangunkan oleh Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC). Program ini menyediakan platform digital bagi para pelajar untuk memasarkan produk mereka. Tuan Yang Di-Pertua, berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Pasir Mas, Adik Dewan, Tulis. saya akan jawab secara bertulis. YB Macang memudahkan urusan. Saya terus kepada isu-isu sukan yang telah dibawa. Pembudayaan sukan dalam kalangan masyarakat adalah sangat penting. Ianya berupaya mengetengahkan bakat-bakat baru yang bakal memberi saingan yang hebat di tamasya sukan bertaraf dunia. Di samping itu juga ianya secara tidak langsung dapat memperkasakan sektor industri sukan di negara ini. Yang Di-Pertua, berdasarkan kajian oleh The Business Research Company 2021, nilai pasaran global sukan mencecah hampir 388.3 bilion dolar Amerika pada tahun 2020, iaitu peningkatan sebanyak 3.4% sejak tahun 2015. Prospek industri sukan dijangka terus positif dan dijangka berkembang dan mencecah 599 bilion dolar Amerika pada tahun 2025 dan 826 bilion dolar Amerika pada tahun 2030. Bapak Menteri, saya telah membangkitkan perkara ini ketika Yang Berhormat Sibu berbahas pada hari itu. Tetapi saya mengambil kesempatan ini untuk juga memohon permintaan kalau kementerian boleh memohon supaya stadium-stadium di seluruh negara dibuka kepada peminat-peminat bola sepak terutamanya. Kerana kita lihat kebelakangan ini stadium-stadium permainan-permainan bola sepak diteruskan, tetapi peminat-peminat tidak dibenarkan masuk. Saya membuat analogi kalau lihat kepada Liga Perdana Inggeris, di mana semua yang telah menerima suntikan vaksin dibenarkan untuk datang menonton. Kedua, saya juga mohon supaya peminat-peminat bola sepak dibenarkan untuk bermain bola sepak di mana-mana tempat, di ruangan, di tanah lapang dan sebagainya, kerana saya percaya bahawa yang telah menerima suntikan vaksin yang sihat sahaja akan bermain bola sepak. Ini adalah permintaan saya bila menghalusi SOP supaya ramai di luar sana meminta supaya mereka dibenarkan terus untuk bermain bola sepak, menonton bola sepak dan sebagainya. Permintaan Terima kasih saya. Yang Berhormat Jelutong. Perkara ini telah pun kita semua masih ingat di satu ketika waktu Perintah Kawalan Pergerakan masih terpakai, kerajaan telah pun membuka stadium-stadium untuk dimasuki penonton untuk menonton perlawanan-perlawanan. Tetapi apabila berlaku peningkatan kepada kes-kes positif COVID menyebabkan kebenaran itu ditarik semula, dan sekarang ini di dalam fasa pemulihan, KBS telah pun memberikan cadangan kepada pihak MKN dan bekerjasama dengan pihak KKM untuk memastikan perkara ini dapat dibuat semula mengikut SOP yang ketat. Dan begitu juga dengan permainan di luar, outdoor sports telah pun dibenarkan sekarang ini, dan saya harap bagi mereka yang telah dapat kebenaran ini hendaklah patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak. Terima kasih Menteri, terima kasih. Thank you. Yang Berhormat Menteri, dua isu Yang Berhormat Menteri. Pertama sekali saya kena ucapkan terima kasih dan tahniah kerana sentiasa mendesak supaya industri sukan cepat dibuka. Cuma kalau saya boleh cadangkan apabila kita mendengar pengumuman yang agak baik daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, di mana restoran, perniagaan boleh buka sampai ke 12 malam, saya berharap bahawa industri sukan juga boleh buka, khususnya industri padang bola sepak. Kerana saya rasa Yang Berhormat Menteri lagi tahu kebanyakan orang nak booking padang selepas balik kerja. Kadang-kadang hanya mula tempah padang pukul 10 malam dan diorang main sampai pukul 3 pagi. Saya ingat sekarang saya nak tempah padang Yang Berhormat Menteri, tak dapat-dapat. Hanya boleh dapat minggu pertama atau minggu kedua bulan depan. Kerana semua dah fully book. So sebab sekarang dia tutup pukul 10. Itu cadangan pertama. Yang kedua Yang Berhormat Menteri, kita semua perlu bersama meraihkan kemenangan dan kena ucapkan tahniah kepada tim Malaysian Tigers, our female football team yang berjaya menewaskan tim Palestin 2-0. Kejayaan agak baik. Cuma cadangan saya Yang Berhormat Menteri, sebelum ini kami ada merangka satu plan pembangunan sukan yang menyeluruh bagi golongan wanita
in which will provide equal treatment, equal service, equal pay yang mirip dengan banyak negara maju. Contohnya, jikalau kerajaan memperuntukkan dana yang agak besar bagi sukan bola sepak lelaki, kita juga perlu meningkatkan berlipat kali ganda bagi suntikan dana bagi sukan futsal wanita, bola sepak wanita, rugby wanita, kerana belum dapat pengiktirafan yang sewajarnya, dan jumlah dana setiap tahun yang akan diberikan kepada mereka agak luar biasa, bukan sekadar 1-2 juta, is in the tens of millions. Dan cara kita akan berikan dana tersebut adalah selepas kita berjaya berunding dengan MOF, dana khas setiap tahun dari sugar tax dengan izin yang datang daripada Coca-Cola dalam lingkungan 30 ke 40 juta setiap tahun. Dan suntikan dana khas ini akan mengangkat dan memartabatkan sukan-sukan yang dilihat pro atau traditionally lelaki based, tetapi sekarang kita berikan pengiktirafan kepada golongan wanita. Saya berharap Yang Berhormat Menteri boleh cuba meneruskan perkara ini supaya akhirnya kita dapat pengiktirafan, berikan pengiktirafan yang sewajarnya kepada sukan-sukan bola sepak, hoki, rugby, wanita, supaya akhirnya kita dapat angkat martabat mereka. Dan saya agak yakin this is an area which is least developed, dan kalau kita berikan fokus, they can do well. Terima Terima kasih Yang Adinda Berhormat Menteri. Muar. Terima kasih. Saya amat bersetuju dengan cadangan beliau yang pertama, dan untuk makluman kita telah pun membuka fasiliti sukan ini hingga ke 12 malam untuk negeri-negeri dalam fasa 3 dan 4. Alhamdulillah. Dan juga berkenaan dengan perkara-perkara yang disebutkan berkenaan dengan pembangunan sukan wanita, bajet yang diperlukan, saya amat bersetuju. Namun kita juga perlu lihat kepada sukan-sukan masa untuk mempergiatkan lagi, untuk memperhebatkan lagi industri sukan dan juga kecergasan rakyat di peringkat paling bawah, di peringkat daerah, kampung dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Tuan Yang Pertua, berkenaan dengan sektor industri sukan yang saya sebutkan tadi, wajar diberi perhatian serius memandangkan keupayaannya untuk menyumbang secara signifikan kepada ekonomi Malaysia. Walaupun dianggap sebagai satu industri yang baru berumur 2 dekad, potensi industri sukan amatlah besar untuk kita terokai. Bagi memastikan industri sukan dapat dibangunkan dengan tersusun dan teratur serta berdaya saing dengan industri utama negara yang lain, Kementerian berhasrat untuk membangunkan satu polisi komprehensif industri sukan yang kompetitif dan holistik. Tuan Di-Pertua, KBS menyambut baik akan keprihatinan ahli-ahli yang berhormat yang daripada Pasir Mas dan Tasik Glugur sewaktu perbahasan Tita Deraja yang telah bertanyakan soalan berkenaan insiden kehilangan pingat emas atlet Paralimpik Muhammad Ziyad Zulkifli pada Paralimpik Tokyo 2020 serta status siasatan berkenaan dengan isu tersebut. Untuk makluman, pihak kementerian memandang serius insiden yang berlaku terhadap atlet negara Muhammad Ziyad Zulkifli. Pihak kementerian tegas mendukung pendirian Ziyad bahawa dakwaan mengatakan beliau lewat adalah tidak berasas sama sekali dan keputusan pengadil atau pegawai teknikal tersebut hasil daripada provokasi pegawai dan jurulatih pasukan Ukraine yang mana atletnya merupakan pesaing utama Ziyad. Walaupun begitu, pihak kementerian akan tetap menjalankan siasatan lanjut bagi memastikan dakwaan dan pendirian kita mempunyai asas yang kukuh. Untuk makluman Yang Berhormat, berikutan insiden tersebut, KBS telah menubuhkan jawatankuasa siasatan dalaman yang dipengungsikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Borhan bin Dollah, mantan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia, untuk menjalankan siasatan yang terperinci mengenai pembatalan penyertaan kemenangan Ziyad Zulkifli di Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. KBS akan meneliti pandangan daripada jawatankuasa tersebut, seterusnya merancang pelan tindakan susulan bersama-sama dengan MPM dan Persatuan Para Olahraga Malaysia mengenai insiden yang berlaku dan memohon agar sesi pendengaran khas pihak Majlis Paralimpik Antarabangsa IPC dan World Para Athletics WPA terhadap rayuan yang telah dikemukakan sebelum ini. KBS juga sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk membawa isu ini ke Court of Arbitration in Sports CAS sekiranya kita masih gagal meyakinkan pihak IPC dan WPA. Untuk makluman, Kementerian memandang serius perkara ini dan akan menambah baik SOP penyertaan atlet ke Tamasya Sukan Antarabangsa terutamanya yang melibatkan
atlet-atlet Paralimpik supaya perkara ini tidak akan berlaku, tidak akan berulang lagi. Yang Berhormat Menteri, terima kasih di atas penerangan yang menyeluruh itu. Saya cuma ingin tanya, apakah ganjaran yang akan diberikan kepada Muhammad Ziyad bin Coming to that. Zulkifli oleh kementerian atau kerajaan? Thank Okey, you very much. Jelutong. Terima kasih. Saya nak ulas berkenaan dengan insentif yang kita berikan kepada semua atlet dan di dalam polisi kerajaan untuk menetapkan jumlah insentif yang nak diberikan kepada atlet kita, tidak pernah terfikir akan perkara insiden yang berlaku terhadap saudara Ziyad. Namun jelas seluruh dunia dapat menyaksikan bahawa beliau telah membuat satu balingan, memecah rekod dunia. Tentunya saya berpandangan perlu diberi sesuatu insentif terhadap satu usaha yang telah dibuat oleh beliau. Yang pertama, kita akan sentiasa menyokong beliau hingga seperti yang saya sebutkan tadi, membawa kes ini ke peringkat yang paling tinggi untuk mendapatkan hak keadilan kepada saudara Ziyad. Selain daripada itu juga, pihak MKN, pihak KBS telah sentiasa meneruskan semua insentif yang telah diberikan kepada beliau dan memastikan pencapaian yang beliau buat di Paralimpik Tokyo 2020 itu akan juga mendapat insentif yang bersesuaian. Terima kasih di atas penerangan. Tapi saya dengan segala hormatnya tidak mahu Menteri salah faham di atas permintaan ini. Saya percaya bahawa rakyat di luar sana mahu melihat satu ganjaran yang begitu baik diberikan kepada Muhammad Ziyad bin Zulkifli kerana pencapaian beliau di antarabangsa, di olahraga antarabangsa yang telah menetapkan Malaysia di persada dunia. Sekali lagi saya minta jangan salah faham. Persoalan yang ditanya adalah Yang Berhormat Menteri sendiri telah memperolehi gaji sebanyak 27,000, hanya bekerja 11 hari sahaja. Bagi atlet dunia seperti beliau yang telah meletakkan negara di persada dunia, bukankah boleh diumumkan di sini satu ganjaran yang boleh menjamin masa depan beliau sebagai seorang atlet Paralimpik yang begitu berjaya, sekurang-kurangnya bayaran pensyen atau sebagainya. Ini adalah permintaan saya bagi membela nasib beliau. Menteri, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong sahabat saya. Berkenaan dengan apa yang saya dapat ganjaran itu telah pun saya umumkan bahawa saya tidak menerima satu sen pun ganjaran. Tetapi ganjaran kepada Ziyad Zulkifli perlu kita sama-sama pastikan beliau mendapat hak yang sepatutnya. Tetapi adakah apa-apa jumlah yang boleh diumumkan? Buat masa ini saya mempunyai tanggungjawab untuk membelanjakan duit kerajaan. Sebagai seorang yang beramanah, saya tak boleh nak umumkan selagi kita tidak melalui proses-proses yang sebetulnya. Menteri, terima kasih kerana memberi ruangan untuk kita berbahas. Saya mengambil kesempatan ini sebagai ahli parlimen pembangkang, sebagai suara pembangkang, kerana saya telah menerima permintaan juga. Ada ahli-ahli atlet di luar sana bertanyakan, memandangkan beliau telah mengharungi cabaran untuk melatih, untuk meletakkan negara di persada dunia. Apabila dirampas pingat yang telah dimenangi oleh beliau, walaupun begitu beliau masih lagi meneruskan dengan semangat dan motivasi untuk berlatih untuk sukan-sukan yang akan mendatang. Bukankah tidak kerajaan sekarang yang ada begitu banyak menteri-menteri, jabatan-jabatan, boleh diberikan sedikit ganjaran sebagai permulaan? Umpamanya RM20,000 kalau saya boleh cadangkan sebagai permulaan untuk beliau berlatih. Sebenarnya, terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya atlet-atlet kita telah mendapat insentif yang amat baik dan cuma agak tidak manis bagi saya untuk umumkan kepada Dewan tentang apakah peruntukan yang telah kita berikan kepada mereka secara bulanan untuk sepanjang hidup mereka. Tetapi saya harap percayalah bahawa seperti Yang Berhormat daripada Jelutong, saya juga bersemangat untuk memastikan mereka ini terbela, nasib-nasib mereka terbela. Daripada Kota Samarahan. Menteri, masa terhad. Silakan. Kota Samarahan berkenaan dengan Ada Kota Samarahan. Berkenaan dengan skim hadiah kemenangan atlet, sebut juga Jelutong dah sebut sikit tadi, tapi saya nak sebutkan bahawa kita menyediakan insentif ini sejak tahun 1986 lagi. Cuma sekarang ni saya nak sebutkan mewakili KBS dan seluruh rakyat Malaysia.
kita ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada insan-insan di sebalik kejayaan atlet-atlet ini, terutamanya bagi atlet Paralimpik, the unsung heroes, iaitu jurulatih serta penjaga yang selama ini telah melatih serta menjaga mereka hingga berjaya menjadi hero, menjadi ikon kepada rakyat Malaysia. Kejayaan atlet-atlet kita ini mampu menyuntik semangat kebersamaan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di saat kita sedang mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Yang dipertua berkenaan dengan secara ringkas Yang Berhormat Pasir Mas, Libaran, Tasik Gelugor dan Parit dan beberapa ahli yang berhormat lain telah membangkitkan isu berkaitan dengan kemudahan sukan. Untuk makluman, Kementerian sentiasa mengambil perhatian akan pertanyaan daripada Yang Berhormat sekalian dan juga lain-lain Yang Berhormat yang telah membangkitkan usul cadangan pembinaan kemudahan sukan di kawasan masing-masing. KBS bersedia untuk meneliti kesemua permohonan ini dan insya-Allah sekiranya ianya telah tersenarai, tentunya pihak KBS akan meneruskan. Seterusnya berkenaan YB Baling telah satu je lagi Yang Berhormat, kalau YB Baling ada Baling Dewan? tak ada. Tidak ada. Jadi kalau Jawab tak bertulis. ada Tuan Yang Dipertua, setakat ini saja maklum balas Baik. dan jawapan ke atas cadangan, pandangan dan pertanyaan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli Yang Berhormat mengenai KBS. Saya rakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas keprihatinan, teguran dan sokongan yang berterusan oleh ahli-ahli Yang Berhormat terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh KBS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Menteri Belia dan Sukan. Seterusnya saya ingin menjemput Jabatan Perdana Menteri. Dia dimulai dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. 20 minit. Terima kasih Tuan Yang Ketua kepada ahli-ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan usul